Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda tindakan Amerika thriller dari 2005, bertajuk Encik dan Puan Smith. Pada mulanya, John dan Jane Smith sedang bercakap dengan seorang kaunselor perkahwinan. Mereka mendedahkan bahawa mereka perhubungan sangat membosankan dan tidak kekal. Mereka tidak ingat berapa lama mereka telah berkahwin, yang mereka panggil 5 atau 6 tahun, malah tidak dapat ingat bila mereka melakukan hubungan seks untuk kali terakhir. Selepas soalan kaunselor tentang pertemuan pertama mereka, mereka memberitahunya bahawa mereka bertemu kali pertama di Columbia. Walaupun kedua-duanya mengembara bersendirian, mereka berpura-pura bersama hanya untuk mengelak polis yang sedang menyiasat pelancong solo. Pada interaksi awal mereka, John memperkenalkan dirinya sebagai eksekutif pembinaan, manakala Jane memberitahunya dia bekerja dalam sokongan teknologi. Mereka jatuh cinta selepas beberapa pertemuan pertama dan memutuskan untuk berkahwin. Pada masa ini, kedua-duanya sudah muak dengan perkahwinan itu dan hampir tidak bercakap antara satu sama lain. Mereka kadang-kadang cuba memulakan perbualan, tetapi kebanyakannya berakhir dalam beberapa minit sahaja, kerana kedua-duanya tidak bersedia untuk membincangkan apa-apa. Selepas beberapa hari, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. John kembali kepada kaunselor bersendirian, dan berkongsi bahawa dia menyayanginya, tetapi perkahwinan mereka kadang-kadang menjadi agak sukar. Di sisi lain, dia memberitahu tiada apa-apa yang serius, tetapi kedua-duanya mempunyai rahsia masing-masing yang mereka ingin sembunyikan daripada satu sama lain. Rahsia mereka terbongkar tidak lama lagi, kerana terbongkar bahawa kedua-duanya bekerja sebagai koperasi lapangan agensi yang berbeza dan dianggap terbaik dalam pekerjaan mereka kerana mereka tidak pernah terlepas sasaran. Memandangkan kedua-duanya bekerja sebagai ejen rahsia, mereka terikat untuk mengekalkan penampilan mereka, jadi mereka sering hadir perjumpaan yang berbeza di kawasan kejiranan, walaupun kedua-duanya tidak berminat dengannya. Tiada seorang pun daripada mereka telah memberitahu yang lain tentang pekerjaan sebenar mereka dan cuba sedaya upaya untuk menyembunyikannya daripada satu sama lain. Kedua-duanya menyembunyikan senjata rahsia mereka dan perkara penting lain, di tempat selamat di rumah, tetapi yang lain tidak tahu apa-apa mengenainya. Smith, yang telah menubuhkan firma kejuruteraan Smith sebagai pelindungannya, melaksanakan kebanyakan tugasnya daripada syarikat itu. Suatu hari ketika dia tiba, dia menerima panggilan daripada pengendalinya, yang memberitahu dia tentang tahanan dia Benjamin Dance aka The Tank, dan mengarahkannya untuk membunuhnya, kerana dia mungkin menjadi ancaman kepada operasi syarikat. Pada masa yang sama, Jane juga diarahkan untuk membunuh Benjamin, semasa diangkut dari satu kemudahan kepada yang lain. Dia memasang bahan letupan di laluan konvoi, dan memutuskan untuk meletup kereta, semasa mereka melintasi titik rahsia yang ditetapkan olehnya. Sebelum dia boleh mengaktifkan bahan letupan, John tiba dengan jeepnya, tetapi dia tidak dapat mengecam wajah itu dan menganggapnya orang awam. Tidak lama kemudian dia mengetahui dia bersenjata, dan merancang untuk menyerang mereka, jadi dia menembaknya tetapi dia terselamat. Semasa dia cuba mengenalinya, konvoi tiba di zon perangkap, tetapi John menembak ke tempat persembunyiannya, meletupkan bahan letupan dan memusnahkan segala-galanya di dalam. Dia pergi dengan basikalnya, semasa dia memeriksa serpihan, tetapi tidak menemui apa-apa selain komputer riba. John bertemu rakannya Eddie, dan memberitahunya bahawa seorang gadis telah memusnahkan misinya. Sebaliknya, Jane marah dengan orang asing yang mengacaukan rancangannya. Dia terima panggilan daripada bosnya, memintanya mencarinya dalam 48 jam, jika tidak, dia mungkin kehilangan jawatannya. Sementara itu, John memeriksa komputer riba dan menemui alamat sebuah bangunan di New York. Dia tiba di bangunan itu, tetapi mendapati tiada sesiapa boleh masuk tanpa melalui kawalan keselamatan. Semasa dia berdiri di sana memikirkan rancangan, dia terjumpa label yang mendedahkan ia adalah pejabat Jane, dan dia bukan seperti yang dia selalu berpura-pura. Jane juga mencari kebenaran tentang dia, selepas menonton rakaman video kejadian itu. Dia menelefonnya untuk mengetahui sama ada terdapat sesuatu yang luar biasa. Tetapi dia tidak mendedahkan apa-apa. Selepas tiba di rumah pada waktu malam, kedua-duanya curiga antara satu sama lain dan sentiasa berwaspada semasa memulakan makan malam mereka. Mereka bertanya tentang satu sama lain berfungsi, tetapi kedua-duanya mendedahkan mereka menghadapi beberapa masalah pada masa ini, tetapi akan menyelesaikannya tidak lama lagi.
Kedua-duanya berasa cemas dengan niat masing-masing, menyangka satu sama lain sedang dalam misi untuk membunuh mereka. Dia membawa masuk pistol untuk menyerangnya, tetapi dia mengambil kereta dan memandu pergi. Kedua-duanya mahu menyerang antara satu sama lain, jadi apabila dia melihat kereta itu, dia cuba melanggarnya, tetapi dia menyelamatkannya dirinya selepas melompat ke atasnya. Menyedari bahawa dia mungkin mendahuluinya, dia meninggalkan kereta itu, dan ia rosak selepas merempuh pagar. Dia membincangkan keadaan dengan Eddie, dan memberitahu bahawa dia tidak mempercayainya sama sekali, kerana jika dia berbohong tentang pekerjaannya, dia pasti berbohong semua yang lain. Kevin mengesyaki mungkin dia dalam misi untuk mendedahkannya, yang akhirnya dia lakukan. Sementara itu, Jane juga memberitahu rakannya tentang dia dan dia mencadangkan untuk membunuhnya. Takut dengan tindakannya yang seterusnya, Jane memanggil pasukannya untuk menyemak rumahnya dan mencari petunjuk tentangnya. Tidak lama lagi, kembali ke rumah, tetapi mengetahui senjata rahsianya sudah hilang. Dia marah dengan Jane dan memutuskan untuk hadir di pejabatnya, tetapi mengetahui dia sudah pun hadir mencari dia. Sebaik sahaja dia tiba di bangunan itu, Jane segera mengarahkannya kaki tangan untuk berpindah, dan melarikan diri bersama mereka. John mengambil peralatan yang musnah daripada pejabatnya, dan mula mencari petunjuk, sementara Eddie memintanya bunuh Jane. John mencari petunjuk tentang Jane dan pasukannya dan memutuskan untuk menyerbu tempat itu. Dia tiba di bangunan mereka dan cuba naik melalui lift, tetapi mendapati Jane selangkah di hadapannya dan telah pun melumpuhkannya. Dia memanggilnya, tetapi dia memberi amaran kepadanya untuk meninggalkan bandar, jika tidak, dia akan meletupkan lift, tetapi dia memprovokasi dia untuk meneruskan. Walaupun dia teragak-agak, dia memutuskan untuk mengikuti rancangannya dan meletupkan bahan letupan itu, nampaknya membunuh John dalam kejadian itu. Dia bimbang tentang dia, dan cuba mencari dia, tanpa mengetahui bahawa dia masih hidup dan selamat di lift seterusnya. Jane duduk di hotel seorang diri sambil menangis untuknya, tetapi dia muncul entah dari mana, dan memberitahu dia bahawa dia mahu bercerai. Kedua-duanya sekali lagi mengancam untuk membunuh satu sama lain, tetapi dia menjemputnya untuk menari dengannya. Semasa menari, kedua-duanya melucutkan senjata antara satu sama lain dan menganggap itu hanyalah cerita muka depan untuk orang penting mereka. Jane berasa kesal mengenainya dan meninggalkan bilik itu, tetapi John tahu dia pasti begitu terpulang kepada sesuatu. Tidak lama kemudian dia terbukti betul kerana dia mencipta huru-hara dengan menyediakan bahan letupan di hotel, dan pergi bersama orang ramai. Selepas keluar, seorang lelaki memaklumkan perkara itu sesuatu sedang berdetik padanya, dan dia mendapati dia telah meninggalkan bom di dalam poketnya, yang dia buang sejurus sebelum ia meletup. Semasa mengejarnya lagi, dia memanggilnya dan mengancam untuk membunuhnya, sama seperti yang dia cuba lakukan, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Memandangkan John tahu tentang profesionnya sekarang, dia ingin mengesahkan sama ada dia mencintainya atau tidak. Dia menyatakan cintanya untuknya, tetapi dia memberitahunya bahawa dia hanya pelindung untuknya. Dia berasa kecewa kerana menganggap ini semua tentang pekerjaannya, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa. Kedua-duanya tiba di rumah pada masa yang sama, tetapi dia memintasnya dan mengunci pintu. Selepas mengelilingi rumah dan bersembunyi daripada dia, dia akhirnya berjaya masuk ke dalam melalui pintu belakang, dan mengeluarkan pistolnya dari loker rahsianya. Kedua-duanya menyerang satu sama lain, dan memulakan yang jahat berperang, yang memusnahkan seluruh rumah. Kedua-duanya bersemuka, dengan pistol mengacukan satu sama lain. Dia meminta dia untuk menembak, tetapi dia menurunkan pistolnya, menyedari bahawa dia tidak boleh menembaknya. Kedua-duanya menghidupkan semula cinta mereka, dan berkongsi ciuman, sebelum diganggu oleh jiran, yang muncul di pintu bertanya apa yang berlaku di dalam, tetapi John menghantar mereka pergi. Kedua-duanya mendedahkan rahsia mereka, yang mereka belum beritahu satu sama lain lagi. Semasa mereka bercakap, mereka diserang oleh seseorang, dan bergegas untuk bersembunyi di tempat yang selamat. Semasa menyediakan serangan balas, dia memberitahunya dia diberi masa 48 jam untuk membunuhnya, dan dia memberitahu perkara yang sama. Mereka sedar mereka telah diserang oleh syarikat masing-masing, yang cuba membunuh mereka dengan bom.
John membuangnya, tetapi ia masuk ke bawah tangki bahan api, dan meletupkan seluruh rumah, sementara mereka berjaya melarikan diri tepat pada masanya. Mereka bangun semula, dan melarikan diri dengan van mini jiran mereka. Sementara itu, Eddie ditawarkan hadiah sebanyak $400,000 kerana membunuh mereka, tetapi dia menolak tawaran itu. Semasa memandu pergi, John berkongsi lebih banyak rahsia dan memberitahunya bahawa dia tidak pernah pergi ke MI, seperti yang dia katakan kepadanya, tetapi melakukan meja dalam sejarah. Dia juga mendedahkan dia tidak pernah menyukai masakannya, tetapi dia mengaku dia tidak pernah memasak, dan mengupah orang lain untuk melakukannya. Dia juga memberitahunya bahawa dia adalah yatim piatu dan diupah seseorang untuk memainkan ibu bapanya di majlis perkahwinan mereka. Tidak lama kemudian, mereka menyedari bahawa mereka sedang diekori masuk 3 sedan, dihantar oleh syarikat. Jane pada mulanya cuba melawan mereka, tetapi meminta dia bertukar tempat dengannya dan melakukan serangan balas. Mereka terus mendedahkan rahsia mereka dan mengkritik taktik pergaduhan masing-masing, akhirnya memusnahkan mereka semua, dan melarikan diri lagi. Kedua-duanya tiba untuk bertemu Eddie, dan membincangkan semasa situasi, mendedahkan bahawa mereka sedang diserang oleh seseorang. Dia memberitahu mereka syarikat cuba menjatuhkan mereka, jadi mereka mesti berpecah atau mencari jalan keluar lain. Untuk mengekalkan perkahwinan mereka, Encik dan Puan Smith memutuskan untuk menculik Benjamin, dan menggunakan dia untuk membuat tawar-menawar dengan syarikat masing-masing. Dia mendapat maklumat tentang Benjamin, bahawa dia ditahan di bawah kawalan keselamatan yang tinggi, dan mereka memutuskan untuk mengeluarkannya. John masuk ke dalam, manakala Jane membantunya dari luar bangunan, dan mereka berjaya menculiknya daripada tahanan. Smith menyoalnya, bertanya mengapa kedua-dua syarikat mahu dia mati. Dia mendedahkan, kedua-dua syarikat mengetahui bahawa mereka telah berkahwin, jadi mereka bersama-sama mengupahnya untuk membunuh mereka kerana dua ejen yang bersaing tidak boleh di bawah bumbung yang sama kerana ia bertentangan dengan kepentingan mereka. Mereka sedar Benjamin hanyalah umpan untuk membuat mereka berlawan dan membunuh antara satu sama lain. John menemui penjejak dari tali pinggangnya, tetapi sebelum mereka boleh melakukan apa-apa, mereka diserang lagi. Semasa bersembunyi, mereka memutuskan untuk bertarung bersama menentang mereka, seperti yang difikirkan oleh John. Jika mereka berlari sekarang, mereka akan berjalan selama-lamanya. Kedua-duanya bersama-sama melawan mereka, dan mengalahkan mereka semua. Akhirnya, mereka berjumpa dengan kaunselor perkahwinan sekali lagi, dan memberitahunya bahawa mereka perkahwinan memang sukar, tetapi mereka berjaya semuanya dan semuanya berjalan lancar sekarang. John menggesanya untuk menanyakan soalan seks sekali lagi dan membalas 10/10 secara senyap. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Kami terus berusaha untuk upload filem-filem yang menarik dalam channel kami. Selamat menonton dan terima kasih.